Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizam Syamil daripada Bombstart Creative. Dalam video kali ini, saya nak share 5 tips kenapa video testimoni ini sangat penting untuk perniagaan anda. Banyak orang dekat luar sana tak buat testimoni walaupun pelanggan dah banyak, dah beratus pelanggan, dah beribu pelanggan. Sebab apa? Sebab diorang tak tahu ataupun dah tahu tapi tak sedar kepentingan testimoni ni. Testimoni ni sebenarnya sangat penting sebab dia dapat menarik kita punya audience untuk menggunakan produk kita, ataupun kita dapat menarik audience baru yang tak pernah guna produk kita lagi untuk mencuba kita punya produk. So, apa yang pentingnya? Tips yang pertama, video testimoni akan menunjukkan tahap keberkesanan sesuatu produk atau servis itu sendiri. Sebagai contoh, kita nak tunjukkan kita ni berniaga produk minuman ataupun produk makanan, ataupun kita ni adalah produk kecantikan, produk kesihatan, ataupun kita jual pil kurus. Jadi tahap keberkesanan ni dia boleh tunjuk orang ni guna pil kurus ni dalam tempoh 5 bulan dapat kurus, orang ni guna dalam tempoh sebulan, orang ni guna dalam tempoh setahun. Jadi daripada situ, testimoni ni tak semestinya kita guna untuk nak tarik orang sahaja, tapi dalam masa yang sama kita akan guna juga testimoni ni untuk tim kita buat R&D. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita rasa macam benda ni akan memberi result seawal 30 hari, tapi secara realitinya bila kita dah jual produk tu, orang dah beli, secara average lepas kita dah buat testimoni daripada semua pembeli kita ni, rupanya hanya maybe 10% ataupun 20% je yang betul-betul dapat 30 hari kesan. Lagi 80% ni kemungkinan lepas 3 bulan ataupun lepas 6 bulan ataupun tak ada kesan langsung. Jadi daripada situ kita dapat tahu kita punya produk ni, dia punya tahap keberkesanan dia macam mana. Okey, yang kedua pula adalah jenis masalah yang diselesaikan. Okey, contoh, kita punya produk ni memang boleh menyembuhkan 1001 penyakit, tapi secara bisnesnya, kalau kata kita nak buat produk ni, kita nak iklankan dan nak boleh sembuhkan 1001 penyakit, jadi produk ni kemungkinan besar tak cukup strong. Sebab apa? Sebab orang ni apabila dia ada masalah, dia akan cari specialist, akan cari pakar. Jadi kalau kata orang ni sakit gastrik, orang ni sakit migraine, jadi dia akan beli produk yang khas untuk migraine, akan beli produk yang khas untuk sakit perut, ataupun khas produk untuk sakit lutut. Jadi macam tu, dia tak akan beli produk yang satu produk ni boleh sembuhkan semua. Walaupun produk kita tu memang boleh sembuhkan semua, tapi dekat dalam video iklan tu kita kena fokuskan satu video ni kepada satu masalah. Biasanya macam tu akan lebih convert, akan lebih mudah untuk kita nak menarik pembeli. Sebagai contoh, kita punya produk ni boleh sembuhkan 1000 penyakit, tapi kita dah try buat marketing untuk 1000 penyakit, tapi dia punya tahap reach ataupun tahap orang yang berinteraksi dengan kita punya iklan tu sangat sikit. Sebab orang jadi macam, betul ke produk ni? Produk doktor pun tak boleh nak sembuhkan 1000 penyakit. Walaupun boleh sembuhkan 1000 penyakit, kita iklankan, okey, produk ni boleh menyembuhkan, okey, produk ni boleh menyembuhkan penyakit migraine sebagai contoh. Jadi kita buat iklan tu je. Jadi daripada situ, pengguna-pengguna yang ada masalah penyakit migraine ni tadi, dia akan beli produk tu. Sebab apa? Sebab kita buat iklan benda ni menyembuhkan penyakit migraine. Jadi orang-orang migraine ni tadi akan beli sebab dia nak migraine dia sembuh. Jadi video testimoni ni kena spesifik kepada jenis masalah yang diselesaikan. Kelebihan yang ketiga, buyer persona. Maybe ada yang first time dengar, ada yang dah banyak kali dengar. Persona ni apa? Persona ni bukan kereta tu. Persona ni senang cakap, contoh kita nak kahwin. Jadi kita nak calon suami yang macam mana? Nak orang yang macam mana? Nak perangai dia macam mana? Duduk dekat mana? Agama apa? Itu adalah persona lah. Kita kena jelas persona tu, barulah kita akan cari calon suami ataupun calon isteri. Sama juga dengan kita punya pembeli. Jadi kita kena ada buyer persona yang jelas. Kalau kita tengok syarikat-syarikat yang berjaya buat iklan dekat luar sana, syarikat yang besar, syarikat yang berjaya dalam dia punya perniagaan, memang ada satu persamaan, iaitu dia sangat jelas dengan dia orang punya buyer persona. Dia orang sangat tahu dia orang punya target market, siapa yang dia nak aim. Sebagai contoh, dia ni nak aim kepada orang yang bekerja office, berpendapatan sekian-sekian, duduk di setia alam, memakai pakaian sekian-sekian, perangai sekian-sekian. Jadi dia akan keluarkan produk yang menepati orang tu. Jadi orang tu akan beli.
Tapi daripada situ ada juga maybe kadang-kadang kawan dia yang memang tak ada dekat dalam Buyer Persona pun dia akan terbeli sebab terpengaruh. Maksud dia contoh kalau macam kita tanam rumput, tak akan tumbuh padi. Kalau kita tanam padi, confirm akan tumbuh rumput. Jadi macam tu juga, kalau kata kita aim dekat A, kemungkinan B dengan C ni pun akan beli juga. Tapi A ni confirm akan beli. Tapi silapnya kebanyakan video testimoni dekat luar sana, dia tak tunjukkan Buyer Persona ni dengan jelas. Jadi kalau dia tak tunjukkan Buyer Persona ni dengan jelas, dia tak tahu target market siapa yang dia nak aim sebenarnya. Jadi dia akan aim terus kat A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi dia akan jadi terlalu general dan kadang-kadang sampai benda ni tak boleh relate dengan orang tu. Jadi orang tu dia tak rasa terpanggil untuk beli. Yang keempat, emosi. Bila dekat dalam testimoni ni, kita kena, kalau boleh kita kena dapatkan emosi. Jadi kita kena make sure orang tu cerita dia punya kisah masalah dia ataupun benda yang dapat diselesaikan. Itu kita panggil sebagai pain point. Pain point tu maksud dia, sebagai contoh, sebelum saya beli baju kurung yang tak payah gosok ni, tiap-tiap pagi saya kena bangun awal. Dah lah pukul 6 nak kena solat, lepas tu nak kena siapkan anak pula, nak kena gosok baju pula. Tapi lepas saya dah beli baju kurung yang tak payah gosok ni, saya bangun pukul 8 mandi terus dia pergi sekolah. Jadi kat situ pain point. Jadi dia dah tak perlu nak susah gosok tiap-tiap pagi ataupun hari Ahad malam tu dah kena gosok untuk seminggu. Jadi bila dia dah beli benda ni, dah beli baju kurung tak payah gosok ni, hari Ahad malam tu dia boleh relax je dengan family. Nak tengok movie ke, nak makan-makan ke, nak jalan-jalan ke, sebab dia dah tak payah risau, baju tu dah tak payah gosok, dah memudahkan banyak kerja. Itu adalah emosi lah. Macam mana dia boleh kaitkan sesuatu tu, pain point tu dengan audience yang menonton tu nanti. Last kali adalah social proof. Okay, social proof ni apa dia? Bukti daripada community ataupun masyarakat sendiri. Sebagai contoh, kita punya produk ni sangat bagus untuk engine creator. Jadi kita buat video berkaitan dengan pakar engine creator. Dia cakap saya dah guna minyak hitam ni, memang creator mengalami kurang gesiran, memang dapat menjimatkan minyak. Okey, jadi bila social proof ni tadi, dia dah dapat bukti daripada pakar engine tu sendiri. Jadi orang akan tengok pakar engine kot yang bagi komen, takkanlah salah, takkanlah tipu. Jadi orang akan lebih percaya. Jadi itu adalah social proof. Jadi make sure kena ada 5 benda ni dekat dalam video testimoni, baru video tu akan lebih strong. Okey, recap balik. Yang pertama, kita kena tahu tahap keberkesanan produk tu sendiri. Lepas tu, yang kedua, kita nak kena tahu masalah apa yang dia dah selesaikan. Dan yang ketiga, kita kena tahu buyer persona. Kita kena tahu dengan jelas siapa kita punya pembeli, supaya kita punya iklan tu boleh laser target, kena boleh pinpoint dekat pembeli tu sendiri. Yang keempat, kita kena masukkan emosi dekat dalam video tu, supaya orang yang tengok tu boleh relate, boleh terasa. Emosi ni tak semestinya sedih. Emosi ni boleh jadi happy, boleh jadi gembira, boleh jadi stres kalau kata produk ni tak ada. Boleh jadi menangis. Memang emosi ni, kalau boleh cakap emosi ni memang menangis lah. Tapi sebenarnya emosi dia banyak lagi. Kita boleh try linkkan video tu. Dan yang last sekali, social proof. Social proof ni kalau ada modal, kita boleh bayar terus orang yang berkepentingan, orang yang pakar dalam bidang tu. Tapi kalau tak pun, kita boleh je ambil untuk mewakili pembeli-pembeli yang lain. Okey, itu sahaja video kali ini berkaitan video testimoni. Kenapa perlunya video testimoni ni? Kita jumpa lagi dalam video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.